Perasan tak practice module tu soalan dia sama dengan question mana? Ke tak perasan? Bertuahnya budak tak perasan. Aneh. Perasan sir. Betul. So, practice module itu soalan dia adalah this one lah. Case study 2. Tak apa, nanti kita tengok. Ni soalan practice module itu, case study 2 untuk sequence A dan basically untuk awak menjawab soalan case study 2 lah. So kita tengok ya practice module. So dia dah bagi satu sequence daripada di belah kanan inilah. Dia bagi satu sequence TAC, TGG, ATG, CGC, CTC, CTG, CCC, CTG, GCC, CCA, ATT. And then dia minta awak transcribe sequence ini kepada mRNA. So, proses apakah ini? Ini adalah proses transcription. Kalau ini DNA, sequence of DNA, maksudnya yang bawah ini akan jadi mRNA. Kalau mRNA, kita kena tukar T itu kepada, kalau base T, we have to use U. Uracil. Kita kena guna U. So ini adalah dia punya jawapan. TAC ini adalah template strand. Ini adalah template strand of gene sequence for protein X. Then kalau mRNA yang dihasilkan maksudnya kena complement dengan, it should be complement dengan the DNA sequence. So kalau TAC, of course lah mRNA yang dihasilkan akan jadi AUG, TGG mRNA akan jadi ACC, ATG, UAC dan seterusnya. Okey, yang ni saya tak bagi skema ya, harap maklum. Okey, dan seterusnya. Okey, make sure all the pairing itu adalah betul. Jangan salah. Benda mudah. Okey? So, nanti dalam awak punya cara awak nak menjawab, awak boleh jawab, okay, gene sequence is this one, you tulis gene sequence ni, and then you buat anak panah, you tulis protein transcription, and then you buat dia punya mRNA, jangan lupa 5' to 3' direction. Satu benda yang saya nak cakap adalah, kalau saya dah explain in my class or in the group, if you ask me again, I takkan baca pun you punya teks. I memang purposely malas nak baca. Sebab I assume you malas nak dengar ataupun you malas nak scroll the WhatsApp punya information. So I memang takkan reply lah if I know I have said it. In this case, I nak bagi tahu, you tolong tulis balik the sequence, you buat anak panah, you tulis the punya proses transcription, jangan lupa letak all these things, gene sequence for protein X, mRNA sequence for protein X, and make sure ada 5' to 3' direction. I cakap sekali saja, I tak akan ulang ya. Untuk assignment, I akan cari kesalahan. Saya tak akan cari apa yang awak betul. Saya akan cari apa yang awak silap sebab kita dah bincang sama-sama. So make sure awak tulis the sequence right and jangan ada, awak boleh buat dash, awak boleh buat, jangan koma. Awak boleh buat dash ataupun dash lah. Tetapi masa awak tulis, make sure satu benda, awak jangan tulis AUG, ACC, UAC. Jangan. Tolong buat tiga-tiga macam ni. Nampak elok sikit. You buat AUG. Make sure you nampakkan dia tiga. AUG, ACC, UAC, ECG. Kalau awak buat AUG, ACC dalam satu baris tanpa nampak tiga-tiga, tanpa nampak kodon tu, saya minta awak buat balik. Tulis balik semua ya. Saya cakap sekali saja. Tolong buat AUG, ACC, UAC, CGC. Nampakkan dia tiga-tiga-tiga. Senang nanti. Kenapa nanti saya akan cakap. Kemudian bila awak dah buat macam ni, bila kita dah buat, kita dah transcribekan dia, so kita jawablah soalan. Soalan kata apa, you kena buat essay kan? Untuk ni adalah case study 2. Case study 2, awak kena buat essay. Sampai 250 tak payah.
Tak perlu 250, cukup yang ini yang saya nak. So first awak kena buat dalam bentuk ayat. I ulang sekali lagi, dalam bentuk ayat. Sila tulis this one lah. Name of the process is transcription. Then definition for transcription is, you tukar balik this dalam bentuk table ini, you tukar dalam bentuk ayat. Satu ayat, satu baris. Yang ini paling saya pantang. Kalau awak buat, kalau awak sambung semua, memang aku mengamuk. Saya tak nak buat karangan yang macam tu. Saya nak awak buat macam ni. Name of the process is transcription. Ni satu baris. The definition for transcription is blah blah blah. Okay, of course lah. Transcription tu apa? Dia adalah proses di mana genetic information in DNA is transcribed in the form of messenger RNA. Okay, ini adalah definition. Ini satu ayat. Ayat kedua, the main steps involved in transcriptions are, tulis ayat penuh. Yang ni point. So tulis ayat penuh. Kalau awak tak tulis ayat penuh, geram saya. Sebab saya dah mempermudahkan urusan awak permudahkan urusan saya nak menanda. Okay. Ayat yang ketiga, baris yang ketiga ataupun selang satu baris. Selang satu baris lah. Saya nak awak selang satu baris. Jangan kedekut kertas. Saya cukup pantang kedekut kertas. Lepas tu buat tulisan adalah buruk. Lepas tu kedekut kertas, tak selang lah. Itu memang combination yang buat saya mengamuk lah. Dan buat baris yang seterusnya, main steps involved in transcription are, yang ni boleh buat point, buat titik bertindih. First one, initiation. Explain sikit, apa yang initiation itu berlaku. Awak katalah RNA polymerase bind to the promoter region ke. Okay, awak tambahlah sikit ni, jangan panjang sangat. Dan awak buatlah yang kedua, yang ni ia boleh buat point. Yang kedua, elongation. Apa yang berlaku? RNA polymerase, dia akan edit RNA nucleotide in 5' to 3' direction. Okay. And then ataupun adanya elongating mRNA strand ke, you know, yang explain elongation of mRNA. And then the last one adalah yang point yang ketiga, termination. Adanya what? Dissociation. RNA is released from DNA rewind ke, you know, RNA polymerase disattach from DNA ke, you know. Jangan tulis ayat saya ni sebiji-sebiji ya. Siap ya. Kalau saya nampak awak tulis ayat saya ni sebiji-sebiji, saya assume awak tiru saya tolak markah. Ini adalah point saya. Saya karang ayat ni sendiri. So you karang ayat you sendiri. Initiation, explain sikit apa berlaku. Elongation, explain sikit apa yang berlaku dalam satu kedua ayat. Termination, apa yang berlaku, okay, dalam satu kedua ayat. And then ayat last sekali, main enzyme involved adalah, the main enzyme involved is in DNA transcription adalah RNA polymerase. Cukup, titik, settle. Ini adalah untuk explain transcription. Okay? Kemudian daripada sequence ini, awak kena translate. Bila translate, that's why I suruh you buat tiga-tiga supaya senang awak nak translate. Macam mana awak nak translate, awak refer kepada amino acid table. Okay? Maksudnya sekarang, kalau semua orang dapat sequence yang sama, means amino acid dia pun sama. Yang ni jangan nak mengada tanya kawan. Benda mudah, you buat sendiri. Kalau tak, sampai bila awak nak berdikari. So daripada sini, AUG ini kita translate kepada amino acid. Mari kita tengok, mari kita buat sama-sama. This process dikenali sebagai, ini adalah translation. So mari saya tulis balik. Saya tulis kat sini. AUG, ACC, UAC, GCG, GAG, GAC, GGG, GAC, ke? CGC, GGUN, UAA. Siapa yang ada laptop atau handphone boleh Google amino acid table sekarang.
Marilah kita buat. Saya akan Google sekejap. Amino acid table. Okay, mari kita translate sama-sama. Kalau salah juga, saya pun tak tahulah. Okay, let's use this one. So first kita ada sequence AUG. AUG tak lain tak bukan, dia akan encodes for amino acid methionine. So apa yang awak kena buat ialah daripada atas sequence ni awak buat anak panah, then awak translate. Kita minta dalam latihan ni saya buat bulat-bulat ini untuk menunjukkan dia amino acid. Dalam jawapan awak boleh buat contoh methionine. Awak buat dash. Again dash ini menunjukkan apa anak-anakku? Dash ini menunjukkan peptide bond. So AUG dia akan encode for methionine. So awak bolehlah tulis methionine. Kemudian kita ada ACC. ACC, mari kita tengok. Cari ACC. Agak-agak apa ACC? Amino acid apa? THR. ACC and stands for threonine. Good. So dia akan encodes for THR. THR. Lagi UAC encodes for? Teruskan. Korang ada jawapan kan? TYR. Tyrosine. Lagi? GCG? ALA. Alanine. GAG? GLU. GL? U. Glutamic acid. GAC sama kan? Ya, lain. ASP. Line. Aspartic acid. GGG? GLY. Glycine. GAC? ASP. ASP, aspartic acid juga. CGC? ARG. Arginine. GGU? GLY. Glycine. So awak isi je lah balik dalam sini. Tyrosine, alanine, glutamine, ASP, glycine, aspartic acid, arginine dan juga last one glutamine. UAA ada ke? Stop UAA? codon. Stop codon. So tak ada lah. Dalam latihan awak isi macam ni. Tetapi dalam jawapan, dalam assignment, I cakap sekali saja buat bentuk macam ni. Okay. Ni ada dash. Merujuk kepada peptide bond. Betul tak jawapan dia? Mari kita tengok. Okay, betul lah. Methionine, threonine, tyrosine, alanine, glutamine, aspartic acid, glycine, aspartic acid, arginine and glycine. So inilah dia protein sequence dari, ni adalah protein X. So ini bila awak dah tulis ni awak tulislah protein X. Okay. Kemudian ini adalah proses translation. Bila awak dah translate, apa yang saya sarankan anakku, awak buat macam ni. Kalau let's say ada A4 kan, first part awak buat transcription. Okay, takkan yang ni saya pun nak explain kan. Okay, buat macam ni lah. Ni yang senang First you buatlah di sequence, DNA sequence, then you transcribekan dia. You transcribe kepada this one lah mRNA. Ini adalah mRNA. Kemudian di bawah ini awak tulislah dia punya name of the process. And then komponen yang di tepi ini awak buat ayat, awak tulis di sini. Dan dia punya definition, the main step involved, semua you buat. Berapa? Satu baris, satu ayat. Okey, jangan buat point. Jangan buat bullet point. Tak nak. Saya nak tanda. Satu baris tu awak buat satu ayat. Walaupun separuh, jangan sambung. Buat baris yang seterusnya. Kemas-kemas. Okey, saya cukup tak suka buat kerja tak kemas. Buat, tulis and then ayat seterusnya buat yang seterusnya. Okey, point yang seterusnya buat point yang dekat baris yang lain. Okey, ini adalah mRNA. Ini adalah transcription. Untuk translation, kalau ada ruang untuk translation buat page baru. Senang cerita. Buat A4 yang buat A4 pula. Buat kertas yang lain.
Ini kertas yang pertama untuk case study 2. Kertas kedua, you buat yang ni. Buat bentuk yang sama. You tulis balik mRNA sequence, jangan salah. Ni mRNA. Kemudian you buat anak panah. You tulislah ni methionine, threonine semua. And then bawah ni tulis protein X. Jangan tak tulis I dah cakap apa yang I nak. And then bawah ni you letaklah ayat ni, awak buat dekat bawah sini. Okay, name of the process is, buat ayat penuh lah. Name of process is translation. Satu baris, satu ayat. Poin seterusnya buat baris yang seterusnya. Selang satu baris. So ini adalah proses translation. Process of translating genetic sequence, memang inilah definition dia. Translating genetic information in mRNA into a sequence of amino acid. Ataupun process of translating the sequence of mRNA into sequence of amino acid. Cukup. Poin yang seterusnya, what are the main steps involved? Buat bentuk ayat. The main steps involved in translation are, baru buat titik bertindih. Buat titik bertindih. First, yang ni boleh buat point. Let's say first, initiation. Explain sikit apa yang initiation. Ceritalah dalam initiation, initiation itu apa yang berlaku dekat during the process of initiation of translation. Adanya let's say formation of initiation complex. Okay, awak boleh buat ayat awak sendiri. Jangan panjang sangat, secara ringkas. Itu kemudian poin yang seterusnya elongation. Kan awak boleh elaborate lah. There are 3 steps involved in elongation. First one is codon recognition, bla 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 bla. Okay. Yang ni disebabkan satu point. So satu point ni dikira satu ni lah, satu perenggan. Dan termination, last one is termination. So awak explain sikit apa kebendanya termination inilah. Okay, ketika dia recognize what? Stop codon. Awak letaklah stop codon tu apa, ugal semua tu kan you tulis kat sini. Okay, saya nak tengok cara awak buat essay lah. Ini adalah latihan untuk awak punya essay juga. Okay, make sure kemas. Dan last sekali adalah dia menjawab soalan type of RNA involved. Awak kena tulis nama panjang. Jangan buat mRNA, rRNA, tRNA. Awak buat macam tu, saya koyak kata awak. Tulis penuh, nama penuh. Messenger RNA, mRNA, dalam kurungan mRNA, koma. Ribosomal RNA, koma. Transfer RNA. Dah. Settle case study 2. Ini menjawab case study 2. Ini je yang saya nak. Awak jangan tambah lain. Saya bagi latihan ni sebab supaya awak tahu apa yang saya nak, awak mudah, saya pun mudah. Again, ingat case study 2 ini berapa page awak kena jawab? Ada berapa muka surat? Berapa kertas? 2. 2. 1 page untuk transcription, 1 page untuk translation. Jangan lupa dekat translation ini, awak tulis balik mRNA sequence yang betul, you buat anak panah, you tulis translation di sini. Sebiji macam rupa yang saya buat ni. Translation, bawah ni awak buat amino acid, tulis dalam bentuk bergaris macam ni, ada dash ni. Dash itu merujuk kepada peptide bond. Okay? Settle SB 015 module practice case study 2. Yang ni yang saya nak. Sequence A, ini adalah sequence A. Jangan share dengan orang lain Sequence A. Ini saja yang saya nak. Awak abaikan 200 perkataan, 250 perkataan tu. Ni. Okay? Kalau awak tengok taklimat yang saya bagi minggu lepas, dia ada kata kan, you have to write an essay 250. Ni. Your essay should not exceed 250. Ni you abaikan. Kau jangan nak buat panjang sangat, tak payah. You abaikan ini, cukup awak tulis apa yang saya nak. Ringkas, saya permudahkan urusan awak. Tak payah nak buat essay panjang-panjang. Saya dah bagi dah apa yang saya nak. Process, definition, main step involved, main enzyme. The component of the essay, this one. Tepi ni. Ini adalah component of the essay yang saya nak. Okay? Tak payah nak cerita lebih-lebih. Cukup. Yang ni saja yang saya nak. Okay? Dan awak buatlah ayat penuh dia. Bentuk dia saya nak macam ni.
Buat sequence, bawah tu you explain. Buat sequence and amino acid and then you explain. Cukup. Case study 2. Settle. Now you tengok taklimat tugasan. Lagi sekali saya ulangi untuk mengingatkan awak. Case study 2 I dah bincang. Settle. Saya dah bantu. Jangan tanya saya dalam grup. Jangan tanya saya personal. Saya tak larat nak jawab. Saya dah explain. Okay. Yang ni settle. You don't ask me again. Sir, macam mana nak ni. Sir, nak kena letak atas ke letak bawah? Memang saya ketuk Saya tak reply saya malas sebab saya dah cakap. This one saya dah explain yang macam mana yang saya nak. Now kita tengok case study 1. Case study 1 ni awak buat sendiri. Padahal dah ada dah pun. Dah ada dah pun kan di dalam nota. Di dalam nota saja. Okay. Tengok case study 1. Baca soalan. Saya tak nak baca, awak baca sendiri. Cuma apa yang saya nak untuk case study 1, muka surat yang pertama awak kena tulis case study 1, garis. Table 1, kena ada title. Table 1 apa titlenya? Enzyme plus proteins in DNA replication. Ini yang saya nak. Ataupun you nak tambah enzyme and its function in DNA replication pun boleh. Asalkan ada title. Kalau awak buat table terus, saya akan suruh awak buat balik semua. Okay. Buat case study 1, title table, table 1, enzyme and proteins in DNA replication. Dan table yang saya nak bentuknya macam ni. Ada 3 baris, 3 lajur ke apa ni? 3 baris dan lajur yang sesuai lah. First kotak kena letak nama enzyme, enzyme/protein. You buat enzyme saja salah. Sebab tak semua komponen yang kita bincang itu adalah enzyme. Enzyme plus/protein, sebelah dia roles ataupun function. Di hujung sekali letak steps involved. Saya tak nak cari tak nak baca kat sini. Ada apa? Awak letak initiation ke apa, saya tak nak cari. Saya nak awak tulis di kotak yang ketiga. Make sure ada 3 kotak. Enzyme, protein, roles and function, and the kotak yang ketiga steps involved. So awak isilah helicase sini. Apa functionnya? Unwind the DNA. Tulis penuh-penuh. By what? Breaking hydrogen bond. Step involved, initiation. Dah, tu je lah. Dan you isi semua nama enzyme and protein yang kita belajar dekat sini and make sure you jawab di sinilah. Okay? Ini table 1, case study 1. Table yang kedua adalah this one. Kalau muat dekat satu muka surat, boleh sekalikan 2 table. Tetapi kalau tak muat, sila buat muka surat yang lain. Lagi senang you buat muka surat yang lain. Buat muka surat lain lah, semana nak pening. Ini muka surat yang pertama. Muka surat yang kedua, you buat table yang kedua untuk case study 1, iaitu table, title of the table adalah table 2 titik bertindih steps in DNA replication. Tulis kat atas ni, bawah ini baru awak lukis balik table sebiji dan isi apa yang dicakap. Lukis dan tulis. Lukis balik sebiji. Apa yang dikatakan sebiji, maksudnya kalau ayat DNA helicase unwinds the double helix of strand of DNA, kalau ini awak letak dekat ayat nombor 5, saya minta awak tulis balik semua. Saya nak awak tulis sebiji ikut flow yang dibuat ni. Kalau let's say ayat new strand elongates ini adalah point yang kelima, point kelima lah dia. Kau jangan ubah dia ke bawah. Kalau awak tertinggal satu ayat, you jangan tambah bawah. You padam balik, you make sure flow dia ni sebiji dengan arahan dalam instruction of the assignment. Okay? Sebab apa saya nak senang tanda tepi ni? Maksudnya kalau semua betul, semua akan dapat sama je lah titik-titik macam ni. Saya kena cakap ni sebab saya seorang je. Saya rasa saya seorang ada 4 kelas Yang lecturer ni semua 3 kelas. Jadi saya punya student tu memang ramai. Jadi kalau saya akan memang emosi lah senang cerita. Saya akan emosi kalau saya tengok ni lain. So tolong bantu saya lah
Sebab actually saya kena tanda ni sekejap, dalam tempoh 2 minggu macam tu sebab saya kena key in markah sebelum awak exam. Jadi saya nak awak tolonglah saya, bantulah saya, permudahkanlah urusan saya sebab saya dah permudahkan urusan awak dengan ikut apa yang saya cakap. Kalau saya cakap lukis sebiji lah awak lukis. Kalau saya kata buat page yang lain, muka surat yang lain, buatlah page yang lain. Okay? Tulis ni, jangan lupa title, steps in DNA replication, awak draw the table, you tulis balik and then you lukis the table, kemudian awak isilah jawapan. Macam mana nak tengok jawapan ni? Awak kena isi the number daripada atas ni. Awak tengok gambar rajah yang diberikan, you tengok gambar rajah yang diberikan, you sesuaikan dia dengan steps yang di kotak ini. You masukkan balik, Allahu Akbar. You masukkan, you tengok gambar rajah yang diberikan, you masukkan balik all the steps you tulis dekat sini. Okay, that's why lah awak kena isi the number tu masuk dalam steps je di bawah ini. Jangan lupa title, table to step DNA replication. Dah 10 kali saya ulang. Okay. Settle. Case study ada 2 page. Case study 1 ada 2 page. Page yang pertama, this one, table 1, enzyme and proteins in DNA replication. Table yang kedua di page yang lain, steps in DNA replication, you draw this one and then you tulis bawah. Kalau tulisan awak kecil, awak muat, saya benarkan buat dalam satu page. Tetapi kalau awak nak kemas, awak tahu memang tak cukup untuk buat table 2, you sambung bawah, tiba-tiba I tengok page lain ada let's say this part dekat page lain, siap saya nak semua di satu page yang sama. Okay. Settle case study 1, case study 2, inilah dia yang kita dah bincang, yang saya nak macam tadi. Case study 2 adalah sebiji yang I have discussed just now based on the practice module yang saya bagi ini. Okay, this one. So total ada berapa page anakku untuk assignment? 4. 4. Pandai, good job. 2 case study 1, 2 case study 2. Banyak ke 4 page? Tidak, sir. Tidak. Benda sangat simple. Teramat simple. Okay? So tolong bantu saya dengan ni lah. Bantulah saya. Saya dah nak gila dah sebenarnya. Sejujurnya lah. Okay? Settle. Now tengok balik. Sekali lagi saya ingatkan deadline. Assignment kena buat individually. Kalau awak ikut apa yang saya cakap, 15% dalam tangan awak. Saya memang tak lokek nak bagi 15%. Kalau awak dengar cakap saya dan betul. Okay, ingat compulsory case study 1 awak kena buat. Case study 2 saya dah suruh awak buat yang mana yang saya nak. Jangan type, tolong tulis tangan. It should be handwritten. Kalau table tu awak nak buat dalam Word ke, nak bagi kemas kan, you nak buat table dulu boleh. Tetapi jawapan essay, jawapan function enzyme semua, make sure handwritten dan kena hantar dalam PDF file. Okay? Alright? Kalau awak susah sangat, awak buat je lah table di dalam A4, dalam foolscap paper awak tu. Okey je, saya pun okey je. Asalkan kemas. Guna pensel ke guna pen? Pen. Pensel ke pen? Pen. Pen warna biru atau hitam saja. Merah itu hak milik saya. Pen biru atau hitam saja. Okey? Table pun draw guna pen. Okey? Include your details such as name, metric number and tutorial class. Lecturer's name in front of the cover given. Apa nama penuh saya? Let's say lah ada lecturer's name. Dia tulis lecturer's name. Ini adalah punca pergaduhan saya dengan kelas-kelas saya ya. Memang saya boleh bergaduh kalau tersalah. Lecturer's name. Apa yang awak kena letak dulu kat sini? Sebelum nama saya awak kena letak Sir. Sir atau
Mr. Mr. Mr boleh, Sir pun boleh. Awak jangan letak Mio Shazlan. Saya bukan awak punya kawan yang ini depan once awak buat silap ni, saya memang akan berdendam dengan awak sampai habis semester Saya memang tak boleh tak letak ni. Salah nama pun saya geram. Sir and Mr. Kalau awak tak nak saya pass awak punya assignment, ketika awak balik, awak janganlah. Okay, tulis Sir ataupun Mr. Now, nama saya. Nama saya apa? Mir Mir Syazlan Haikal Muhammad Anwar. Okay, ejaan MEOR MEOR. Lagi? SYAZLA SY ke SH? SY. Shazlan. Lagi? HAIQAL. Q ke K? Q. Macam Q. Mia Shazlan Haikal. Good. Nak letak bin, tak nak letak bin tak apa. Saya kadang-kadang tak suka sangat bin tu. So, bin apa nama bapa saya? Muhammad Anwar. Ejaan Muhammad. MO. MLE Ada 2M ke 1M? Satu. O tu O ke U? Muhammad ke Muhammad? Muhammad. Muhammad Anwar. ANW ke ANU? ANU. ANU. Okay. Jangan salah tulis. Saya dah bincang nama saya ni. Boleh Mio Syazlan Haikal bin Muhammad Anwar. Tak nak bin pun tak apa. Misalnya Muhammad Anwar pun boleh lah. Saya okey je. Yang penting Mr. Sebab nanti saya kena hantar awak punya transkrip ni untuk dicek. Bukan saya je yang check. Lecturer lain. So kalau awak buat tak kemas-kemas, nanti kena kutuk dengan lecturer lain. So biar awak buat kemas-kemas, kutuk dengan saya je tak apa. Kan? Kemudian ingat, jangan late submission, saya tolak markah. Banyak 15% ni, saya tolak satu. Satu tu akan membezakan awak lulus atau tidak, A ataupun tidak. Okey, untuk draft submission, sila hantar pada 1 hari bulan iaitu next week. 1 kan? Ya Allah, bukan next week, Jumaat ni. Draft awak kena hantar Jumaat ini, 1 Oktober. Saya dah sediakan ruang penghantaran. Awak boleh pergi dekat Google Classroom kita. Awak boleh nampak dekat sini. Dekat ruangan dekat ruangan classwork sini ada di SB 015 Biology Assignment. Saya dah sediakan this one, SB 015 Assignment Draft. Baca arahan dan sila hantar dalam PDF sebelum hari Jumaat, sebelum saya solat Jumaat. Sebelum 12 PM bukan pukul 4. Take note sekarang. Sebelum 12 PM sila hantar sebelum saya solat Jumaat. Lepas saya solat Jumaat, saya start menanda. Banyak Kalau saya rasa okey, awak boleh jadikan awak punya, kalau tak ada masalah, awak kalau assignment draft ini, satu lagi pasal draft ini bukan awak buat cincai-cincai bukan awak buat cincai-cincai Saya bukan kata cincai ni cincai, jangan buat cincai lancau saya cukup pantang. Untuk draft, you don't do the cincai lancau to me. You buat sebiji macam you nak hantar. Ada 4 page, semua guna pen, kemas, berjawapan yang betul. Okey? Jangan hantar guna pensel. Itu sketching. Ini draft. Draft is sebiji apa yang awak nak hantar. So, kenapa saya suruh buat awak sebiji macam mana awak nak hantar? Sebab kalau awak buat betul, awak tak ada salah, draft yang awak buat itu, awak boleh hantarkan dia sebagai final submission. Okay? Serius, saya tak tipu. So, awak buat kerja sekali saja. Kalau memang perfect, tak ada masalah, memang saya akan gunakan itu sebagai final submission. Saya terus bagi markah 15 dekat awak. Begitu sahaja. So draft, bolehkah awak guna pensel? Tidak. Tidak boleh. Buat sebiji macam awak nak hantar untuk final submission. Okay?
Jangan hantar cicah lancau ya, saya cukup geram. 1 Oktober 2021, Jumaat ini sebelum solat Jumaat. Sebelum saya solat Jumaat, final submission saya awalkan pada 15 hari bulan. By right masa tu awak tengah datang ataupun awak sebelum datang. Sebab kenapa? Lepas awak balik sini macam-macam. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lepas awak balik sini. Itu adalah fakta lah. Okay, kita tak tahu sama ada exam macam mana dan sebagainya. So baik, kita settlekan dulu awak punya ni sebelum awak datang sini lah. Lagipun tak ada masalah actually 15 Oktober sebab draft itu kalau awak buat okey memang awak boleh hantar terus saja. Sudah jimat masa di situ. That's why saya awalkan 15 Oktober. Kalau ada perubahan saya bagi tahu. Tapi for now 15 Oktober adalah final submission. Tetapi untuk draft Jumaat ini, kenapa saya minta Jumaat ini? Sebab esok awak boleh buat draft itu. Malam ni awak boleh buat draft. Awak boleh hantar terus. Okay, sebab esok kita tak ada kelas kan. Yang ada adalah lecture chapter 7. Lecture chapter 7 pun 6 lecture saja, 6 video saja. So I know memang ada masa untuk buat draft. So that's why saya minta awak hantar pada 1 Oktober which is Jumaat inilah. Okay. Buat macam awak nak hantar. This one take note. Don't do cicah lancau Good. Then awak boleh submit dekat this one, you boleh check. Kemudian last one adalah another things that you have to do sebelum minggu hadapan awak kena hantar laboratory lab practical. Awak buka dekat new laboratory practical. Dekat ada satu bahagian assignment practical test lab report writing. Ni ada seorang dah hantar ya. Tak boleh ditunjuklah siapa kan. Tetapi sila tengok. Okay. Kan tu lah Ben yang hantar. Okay, you tengok practical test report writing, saya extend awak kena hantar ini pada pada masa yang sama ke? You kena hantar pada 5 Oktober juga. 5 Oktober hari Selasa. Awak kena hantar pada 5 Oktober 4 PM. Okay, kenapa 5 Oktober? Sebab 5 Oktober tu adalah hari Selasa kita lecture. So pada 4 PM. Untuk lab report, sila buka practical test lab report dan tengok template dia. Ini adalah lab report template. Lab report template dia adalah dia ada kepala ni. Yang latihan itu adalah dia tak ada kepala. Okey, kalau awak tengok dekat sini untuk lab report dia ada kepala dia ni lah, dia ada logo, Dia ada logo yang merah ni dengan logo yang hijau ni. Dan title adalah Lab Report Biology SB015 Practical Test. Untuk lab report pun saya sudah bantu dengan banyaknya. Jadi saya nak cakap sekali saja, sebelum awak buat lab report, sila buat. Yang ni sudah minta. Kalau awak buat lah. Kalau awak tak buat, saya tak boleh nak buat apa. Sila buat yang latihan lab report. Latihan lab report awak boleh pergi dekat the SB015 itu juga. Cuma dia berada di bawah bahagian tu lah. Okey. Kalau atas ni adalah submission, untuk latihan lab report berada di bawah ni. Practical test eksperimen 3 dan ada latihan lab report writing. Latihan lab report dia tidak ada kepala. Okey, dia tak ada logo. Tetapi dia dah ada isi-isi yang awak kena isi dekat practical lab report punya template. Yang ini anak-anakku, saya cakap sekali saja, awak isi result yang awak dapat. Sebab itu saya minta awak buat eksperimen dulu. Result yang awak dapat, yang awak buat tentang tu, awak isilah di sini. Explanation ni mana nak dapat, sir? Sudah bincang ke explanation ini, semua ni? Sudah bincang belum? Sudah. Dekat mana? Ada practice module kan? Ada. Sudah bincang di sini. All the explanation yang berkaitan sudah explain dekat sini.
Okay. Awak masukkan balik, you transfer jawapan ni yang bersesuaian dengan eksperimen awak ke dalam this one. Awak jawab dulu. Bila dah penuh ini, bila dah penuh all this part, barulah awak pergi ke lab report punya writing yang ada logo ini. Awak isi je balik yang sama. Okay. This one isi balik. Reference, saya tak nak bantu, you buat sendiri. Yang lain saya dah bantu. Reference kena letak 2. Okay. Conclusion, you tengok. Okay, satu lagi lab report punya, lab report yang kena hantar ni punya template, dia memang entirely kosong. Memang kosong. Jadi macam mana awak nak tahu apa awak kena tulis? That's why saya minta awak buat this one dulu. Awak buat latihan lab report ini, awak masukkan result awak. Saya ulang lagi sekali. You don't ask me again. You masukkan result yang awak dapat, hasil daripada eksperimen yang awak buat di rumah. Completekan satu-satu based on my latihan. Kalau let's say 0.5 ni awak dapat hypertonic, 0.9 hypertonic, maka dua-dua inilah hypertonic. Tak semestinya 0.5 ini adalah isotonic. Tak semestinya. Dia bergantung kepada result awak. Kalau dalam B ni, kat B ni, the difference in length tu you dapat reduce, C pun you dapat reduce, decrease, maksudnya changes in length in kat B and C you akan dapat reduce lah. Dia tak semestinya satu hypo, satu iso, satu hyper. Tidak. Dia depends on your result. Then you isilah explanation ini yang bersesuaian. Bila awak dah isi ini, barulah awak transfer je balik. Cerita dia, awak transfer je balik awak punya daripada latihan lab report writing ini, hasil daripada eksperimen awak transfer saja ke dalam lab report yang awak kena submit. Simple. Saya dah cakap ni berbuih mula aku. Okay. Again, lab report dia adalah based on result awak. Okay, based on your results. 1. Untuk table ini, you boleh nampak berapa markah? 12 markah. This one I nak mengamuk juga. Untuk result, I cakap sekali saja, you don't ask me again. Kalau saya nampak, saya tak akan minta awak betulkan. You baca arahan. Result observation, present tabulated data, and point yang kedua. Show your calculation. Show your freaking calculation. Kalau you tak tunjuk calculation you, I salahkan. Mampus itu. Kisah pula aku. Initial average length 4 cm. You buat 4 cm. You buat 4 macam ni. Final average length you buat 4.2. Ni let's say 4.0, 3.6. You buat macam ni, saya mampus kau. Saya salahkan Sebab apa? Kenapa saya salahkan? Sebab? Tak baca arahan. Sebab? Tak baca arahan. Tak tunjuk tak baca arahan. You don't show your freaking calculation. I salahkan, hantarlah. Saya tak kisah sebab saya dah tolong, so saya berhak. Sebab saya dah explain apa yang saya nak and I have guide you, so my right untuk bagi ke tidak markah. Final average length, you tahu memang akan dapat 4 cm. You akan dapat 4. So you buatlah 4 tambah 4 tambah 4 bagi 3. 4 tambah 4 tambah 4 bagi 3. 4 tambah 4 tambah 4 bagi 3. Dapatlah 4. Show calculation. Final average length. Kalau you tengok ni, you kira guna pembaris. If let's say, you dapat final tu adalah 4.23 cm. Betul ke ni? Salah. Guna pembaris. Salah. Pembaris sensitivity adalah 0.1 cm. Mana ada 2 decimal places, 1 je.
So jawapan kena dalam 1 decimal places only. Kalau awak buat 4.2 saja, awak tak tunjuk calculation, awak rasa saya akan betulkan ke? Saya akan salahkan? I akan salahkan. Tu janji saya. Kalau awak tak ingat berapa final average ni, berapa dia punya calculation, you tipu-tipu lah. Asalkan jawapan akhir you dapat 4.2. Let's say you buat 4.4 tambah 4.2 tambah 4.0 bagi 3. Dapat juga 4.2. Okay. You pandai lah asalkan I nampak adanya calculation. Difference in length 4.2. You tunjuk 4.2 tolak 4.0 sama dengan 0.2. Difference in length, apakah dia punya formula? Apa formula dia? Final tolak initial. initial. Ya, final average length tolak dengan initial average length. Let's say, contoh, final average length untuk cup C ini 3.6. Macam mana perkiraannya? Bantu saya. 3.6 tolak 4. 3.6 tolak 4 cm. 4. Awak dapat berapa? Negatif Negatif 0.4. negatif 0.4. Kalau tak letak negatif, betul ke salah? Salah. Kenapa yang ramai yang tak letak negatif? Saya nak tanya. Kenapa yang hantar video dekat saya, ramai yang tak letak negatif sedangkan dah sah-sah 3.6 tolak 4 jawapannya negatif? Ada yang saya tanya, kena letak negatif ke sir? How am I supposed to answer stupid question like that? Sedangkan memang dah 3.6 tolak 4, memang jawapannya negatif 0.4. Apa yang negatif 0.4 ini menunjukkan? You tengok balik, different in length. Kalau negatif, apa maksudnya? What can we say about the length? Decrease. Decrease. Length is decrease. Jawapannya length itu berkurang. Sebab adanya negatif ini menunjukkan adanya pengurangan length. Faham? That's why awak kena letak negatif. Tonicity. Ini satu lagi. Aku nak ampuk this record. Kenapa yang tonicity awak letak plasmolize, turgid? Itu benda. Itu apa benda? Plasmolize, turgid, burst. Itu what? Tonicity ke? Bukan. Itu adalah keadaan sel. Tonicity ni apa? Ada 3. Hypertonic, hypotonic, Hypo, iso and hyper. Daripada difference in length inilah baru awak dapat deduce apakah dia punya tonicity. Kalau adanya penambahan length, tonicity ni apa? Cup A ni apa yang kita boleh katakan? Dia adalah hypotonic. If let's say difference in length ini adalah kosong, means tak ada perubahan. So B ni adalah, cup B ni adalah 0.5 molar ini adalah iso kepada sel. Kalau you tengok in cup C ini, 0.9 molar ni, you boleh tengok dalam 0.9 molar adanya reduction in length. So dia punya tonicity untuk 0.9 molar ni apa? Hyper. Kalau kat B ni, contoh if let's say in 0.5 molar, contoh dalam 0.5 molar adanya negatif 0.2. Jadi 0.5 molar ni iso ke? Tidak. So 0.5 molar ni apa? Dia adalah hyper. Betul tak kalau ada 2 jawapan hyper tak ada isotonik? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Salah. Apa pula salah? Tak. Kenapa Betul. pula salah? Ini awak punya eksperimen. Betul lah. Betul. Kalaupun ada 2 hyper, tak ada iso, betul je lah. Saya takkan salahkan. Sebab result ini adalah daripada awak punya eksperimen.
Bukannya saya punya eksperimen. Awak kena ingat kentang yang awak beli dekat Kundasang dengan awak yang ada dekat Tawau, awak dekat Lahad Datu tak semestinya sama. Faham? Faham sir. Ha. You buat silap bodoh macam ni, semula nak cakap perkataan tu kan, tapi mana geram ni. Kalau you buat kesilapan bodoh macam ni, saya memang tak tahu nak cakap, saya salahkan je. Mana nak cakap, mana nak tegur lah, penat. Okay. So, kalau let's say lah in kat B ini adanya hypertonic, maksudnya explanation yang awak buat dekat bawah ini, awak kena explain lah kat B tu hypertonic, kat C hypertonic. You jangan kata, kau jangan cakap kat B and kat C are hypertonic. You jangan gabung jawapan. Saya cukup pantang benda tu. You tolong jangan gabung jawapan. Please. Buat satu-satu. Okay? Dia dah bagi dah ni. Alright, so you isi saja based on your results hasil daripada pengisian latihan lab report. Bila you dah buat ni, you jangan tanya saya. Saya tak nak terima soalan mengenai practical test. Ini saya tak boleh bantu. Saya dah bantu sekarang. Bila you jawab, you don't ask me again. You buat, you jawab, you hantar. Okay? Kalau you tak ada, okay, next. Kalau you tak ada printer, apa yang you boleh buat, okay, awak tak perlulah pergi kedai, tak payah sayangku. Awak boleh, apa yang awak boleh buat, awak buat saja bentuk tabel yang sama, sebiji yang ni, kotak 4 segi ni, make sure you buat kemas-kemas, you hantar je lah dekat saya. Tak ada masalah, sebab saya tahu tak ada printer, memang saya faham. Asalkan awak lukis the same table, kemas-kemas, then you send dekat I, okay, in PDF form. Clear? Clear sir. Yang lain, apa hal tak jawab, clear ke tidak? Clear, sir. Clear, sir. Clear, Yes, Clear, sir. Clear, sir. Okay, next. Mana ni? Okay, kemudian mari kita tengok siapa yang dah hantar ni, apa ni, lab video. Kelas H38 ya, amaran ya. Lawak yang paling tak banyak hantar daripada semalam. Semalam saya cek H38 paling sikit hantar. So sila ya. Takkan saya nak marah ke lawak pula kan. Tapi faham lah. Okay. H37 dulu kita tengok. Okay, H37 dah banyak dah hantar, good. Nanti saya akan tanda di sini siapa yang dah hantar. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. H37 19 orang dah hantar, lagi 4 orang belum. Then kita tengok H38. Ni je H38 ya, kan saya dah cakap. H38 baru 9 orang ya daripada 20. Lagi 11 orang tak hantar. You jangan buat hal dengan saya. Okay, sila hantar. H39 ada 1, 2, 3, 15. 17 orang dah hantar, ada lagi 21 ke 23, saya tak ingat. 23 rasanya. Ada lagi 8 lah, let's say. 7, ada lagi 6 orang tak hantar. Okay, sila hantar. Hantar je, jangan hantar saya dekat WhatsApp. Penuh WhatsApp saya. Hantar terus dekat sini, saya akan semak di sini. Okay, H39 bagus. H47 ni pun banyak juga ni dan ni ramai dah hantar. Okay, H37 17 orang sudah hantar, bagus. Ada lagi 6 orang yang belum hantar. Sila hantar sebelum tarikh yang ditetapkan, iaitu bila esok kan? Yes. Ya, esok sir. Sebelum esok sila hantar ya. Yang belum hantar ni sila hantar. Dan kalau awak tak tahu macam mana yang saya nak, untuk kelas ni awak boleh check. Untuk kelas H47 awak boleh tengok. Yang ni saya boleh pujilah Neil F. Nash Awak boleh tengok Neil F. Nash buat perfect. Okay, memang 10/10. Tu saya tak nafikan lah, memang 10/10 lah. Okay, awak boleh tengok Neil F. Nash ni macam mana dia buat. Untuk H47 memang okey, teramat okey. Betul apa yang saya nak. H39 awak boleh tengok yang saya dah tanda.
Siapa? Roland belum, yang baru hantar saya belum. Nanti saya tengok balik siapa. Claudia kot. You boleh tengok yang awal-awal ni lah. Ajiman saya belum tanda. Tapi yang saya dah tengok Claudia EV. Claudia, macam mana nak sebut ni Claudia? Claudia EV. Ive, sir. Ive. Okay, Claudia EV you boleh tengok Hairul pun boleh. Okay, you boleh tengok apa yang macam mana how I want it. Tapi yang lain yang actually siapa yang dah tanya saya, boleh tak check. Saya memang dah ni lah. Macam Zika semua saya dah check. Lau Yichi pun saya dah check. Pun okay. Okay sudah. Okay tu 10 lah maksudnya. 10. Okay. Sakit aku. H38 boleh tengok juga ni Saira macam mana dia buat. Okay, yang lain you boleh tengok Risha pun saya dah check juga. Okay, boleh berpandukan mana-mana ni lah. Yang ni semua okey lah. Firdaus saya belum check lagi, yang baru hantar pun saya belum. Najla dah diperbetulkan. H37 you boleh tengok ni banyak contoh yang baik ni lah. Sangat perform you boleh tengok Titin. Cara Titin buat pun okey, sangat okey. Dan Zayana pun okey. I think memang banyak okey lah sebenarnya. Yang dah hantar yang saya dah check semua okey. Alright. Cuma sekarang ni you submit terus dekat saya punya folder lah. Sebab saya tak mampu nak buka sesuatu. Memory phone saya dah penuh mendownload video you all memang penuh sampai saya terpaksa beli handphone baru. Tiba. Sajalah nak cakap. Okay, you boleh upload terus di sini, nanti saya akan tick saja. Biar saya yang tick supaya saya tahu siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar. Okay, sebelum esok 4 petang, good luck untuk menyediakan. Saya tak rasa, saya dah cakap apa yang saya nak basically, which is I dah cakap apa yang saya nak. Saya cakap apa, make sure bila untuk the sucrose, preparing sucrose solution, jangan lupa ratakan gula. Saya cakap lagi sekali, last yang tak hantar lagi. You don't ask me again Ratakan gula. Masa nak prepare the sucrose solution tu, you tunjuk 30 ml, 50 ml, you tunjuk. And then nak menghasilkan the different sucrose solution. Saya cakap apa? Make sure bagi tahu cup A 0.1 molar 2 ml sucrose plus 18 ml. You tunjuk lah. Kalau you tak nak tunjuk, kalau you tunjuk you tunjuk cara you buat 1 cup pun cukup. You nak buat cup A, you buat cup A, you tunjuk you buat cup A. Kalau you rajin you buat cup B and cup C, which is that's very good lah. Kalau macam saya faham, kalau macam lambat ke apa, you boleh dah buat cup A tu, you tunjuk cup A, B, C yang dah siap. Tunjuk cup A 0.1 molar, cup B 0.5 molar, 2 ml adalah 10 plus 10. Cup C, you buat description lah, you know. Sebab tema dia, you bayangkan kalau ada orang nak buat eksperimen ni, dia tengok you punya video, dia tahu apa yang dia nak buat. Itu je konsep dia. Orang nak buat eksperimen, dia tengok video you, dia tahu apa yang dia nak buat. Instead of, dia tak ada lab manual. You kena faham macam tu, okay? You tunjuk satu-satu, okay? And then, satu benda lagi, ni aku ni angin. Bila awak dah rendam kentang 40 minit, you memang kebanyakan akan, okay, tunjuk, dah tutup, dah habis 40 minit. Lepas tu, kenapa yang awak bawa keluar kentang satu strip, you lap, you ukur. Lepas tu you biar yang lagi 8 kentang dalam cup tu. Itu 40 minit ke lebih 40 minit? Lebih. Kenapa yang biar? Tak boleh fikir ke? Bawa keluar tiga-tiga. Takkan saya dah cakap, ya Allah ya Tuhanku. Bawa keluar tiga-tiga and awak biar atas tisu ke? Tidak. Awak macam mana? Awak ambil tisu, you tekap sikit. Tekap biasa-biasa dah cukup. Bukannya saya nak awak tekap sampai kering, buat keropok. Tak ada. Awak lap saja cukup. Saya bagi markah. Saya memang nak tengok awak lap dia kering saja. Dan saya akan tengok awak bawa 1 kentang ke 3 kentang, semua kentang sekali. You bawa keluar 1, you biarkan 8, saya diam je yang hantar lambat ni. Saya diamkan je, saya tak check. Saya diamkan je, saya tolak markah. Sebab saya dah cakap sekarang. You bawa keluar tiga-tiga, you tunjuk atas board tu, you lap, tepek, cukup. Saya bagi markah. Daripada awak biar 8 dalam tu, lebih 40 minit, tak boleh fikir ke? Ya Allah ya Tuhan. Dah 19 tahun, Wak.
18 tahun. You should boleh fikir. Bawa keluar you lap. Lepas tu you tunjuklah you ukur 1 cukup. Then you tunjuk table result dengan saya. Jangan salah perkiraan. Banyak ya. Awak salah tolak Final tolak initial 3.6 tolak 4. Jawapan positif 0.4. Basic max pun tak boleh. Lepas tu boleh tanya, kena letak negatif ke sir? Kalau depan saya ni memang saya pukul. Ya ampun. Tonicity plus moles. Burst. Apa benda? Itu condition of the cell. Tonicity, hypertonic, hypotonic, isotonic. Last saya cakap. Yang hantar lambat, yang belum hantar ni, you don't text me, you upload terus dalam drive, I check terus, I tanda terus. Okay, sebab I dah bagi tahu sekarang. Yang saya tak sempat check tu, saya kata apa, upload je drive. Kalau saya tak reply awak punya WhatsApp semalam, memang saya tak boleh go dah. Saya dah, I max. I cannot anymore. Okay, sebab saya geram, saya dah cakap, buat lagi kesilapan yang sama. Saya kena, kalau 20 orang message saya, 20 orang saya kena ulang benda yang sama, saya tak larat. So I decided not to reply to anyone lah semalam. So maafkan saya. I cannot. I rasa macam nak